Pada malam ini kita sambung muka surat 155. Bab yang keempat daripada bahagian yang kedua. Apa artinya saya menganut Islam karangan Patiakan, iaitulah membincangkan saya mestilah memahami cara-cara beramal di dalam Islam. Penggabungan saya dalam gerakan Islam mewajibkan saya mengetahui mengapakah saya berada di dalam haraka Islam dan tidak bersama organisasi yang lain. Apakah sebab-sebab yang menjadikan saya berada di dalamnya? Mengapa saya tidak berada di dalam organisasi yang lain? Apakah sebab-sebab yang menjadikan saya berada di dalamnya? Mengapa saya tidak berada dalam organisasi lain? Apakah ini satu kebetulan? Sedangkan kebetulan adalah tertolak oleh logik syariat Islam, atau ia adalah hasil dari penelitian dan pilihan saya sendiri. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah, bahawa di dalam ubudiyah ataupun dalam perkara syariat tidak ada istilah kebetulan. Kenapa kamu Islam? Dia kata kebetulan mak bapak saya Islam. Kenapa kamu ada dalam masjid ni? Kebetulan dia kata tak ada apa-apa nak buat kat rumah, kawan ajak mari. Janganlah. Tuan-tuan, dalam Islam ni, kalau kita nak dapat ganjaran, kalau kita nak dapat pahala daripada Allah, dia mesti ada nawaitu kita. Niat tu kena ada. Kenapa dan sebab apa? Kenapa saya melakukan ibadah? Dan untuk siapa saya melakukan ibadah? Bukan secara kebetulan. Kalau ianya merupakan kebetulan, kita tidak akan serius. Kita tidak akan berusaha dalam perkara tersebut. Sebab itu ada orang dalam hidup dia, tengoklah. Kalau dia lapang, kalau dia rajin sembahyang. Kalau rasa malas, kalau rasa tak ada masa, tak payah sembahyang. Siapa? Dia kata, tengoklah. Okey. Sedangkan di dalam Islam ni, dia ada kenapa. Sebagai contoh ayat Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. Aku tidak menjadikan jin dan manusia. Dan kalau Allah sendiri menjadikan kita, mewujudkan kita di atas muka bumi ini bukan bersahaja, lalu bagaimana kita dengan Allah? Allah sendiri mengatakan bahawa aku tidak menciptakan jin dan manusia. Maknanya kewujudan kita di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah liya'budun, untuk kita menyembah Allah. Maka kalau kewujudan kita di atas muka bumi ini ikut suka kita, tidak mengikut apa matlamat Allah Ta'ala, maka tidak ada nilai kita di sisi Allah. Sebab itulah ada satu surah atau satu ayat dalam Al-Quran, Allah kata, وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. Allah kata kebanyakan penghuni neraka Jahannam itu, Allah kata,
adalah kebanyakannya minal jinni wal ins. Kenapa Allah tak kata kebanyakan isi neraka itu adalah lembu, kambing, pokok dan sebagainya? Allah menyebutkan adalah jin wal ins. Sebab itu kalau ada orang yang bergabung dalam gerakan-gerakan Islam, kalau tujuan dia nak nama, tak payah. Kalau tujuan dia pangkat dan kedudukan, kalau tujuan dia projek, tak payah. Mereka akan kecewa. Tetapi kalau tujuan dia adalah lillahi ta'ala, adalah untuk menggerakkan dan memartabatkan, mengembangkan agama Allah, insya-Allah, walau sekiranya dia mati sebelum perjuangan itu berjaya, dia tidak akan kecewa. Sebab itu tuan-tuan, perjuangan kita di atas muka bumi ini, Allah tak tanya, kamu menang ke? Kamu berjaya ke? Allah bukan tanya itu. Yang Allah tanya, apa yang kamu sumbangkan untuk agama aku? Apa peranan kamu untuk menyampaikan agama aku? Itu yang ditanya Allah nanti kepada kita di akhirat. Sampai bila kita nak membantu orang yang tertindas, sedangkan tidak ada mana-mana golongan supaya menghalang penindas-penindas. Sebab itu dalam Islam kata Nabi SAW, unsur zaliman au mazluman. Nabi kata unsur zaliman au mazluman. Nabi kata tolong oleh kamu akan orang yang menzalimi dan orang yang dizalimi. Nabi suruh tolong orang yang menzalimi, dalam masa yang sama Nabi suruh tolong orang yang dizalimi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, tolong orang yang dizalimi kami faham dah, tapi kenapa pula kami kena tolong? Macam mana kami nak tolong orang yang menzalimi? Kata Nabi, kamu tolong orang yang menzalimi itu supaya mereka tidak melakukan kezaliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة غافر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Fada'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Serulah oleh kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas kerana agama Allah, walaupun pada ketika itu orang-orang kafir tidak suka. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah, pertama sekali syukur kepada Allah Ta'ala dan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa yang memberi laluan kepada saya untuk berkuliah maghrib sebagai ganti kuliah subuh kita yang belum mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini membawa 1000 makna untuk kita semua. Pada malam ini kita sambung muka surat 155, bab yang keempat daripada bahagian yang kedua. Apa artinya saya menganut Islam karangan Patiakan, iaitulah membincangkan saya mestilah memahami cara-cara beramal di dalam Islam. Penggabungan saya dalam gerakan Islam mewajibkan saya mengetahui mengapakah saya berada di dalam haraka Islam dan tidak bersama organisasi yang lain. Apakah sebab-sebab yang menjadikan saya berada di dalamnya? Mengapa saya tidak berada di dalam organisasi yang lain? Apakah sebab-sebab yang menjadikan saya berada di dalamnya? Mengapa saya tidak berada dalam organisasi lain? Apakah ini satu kebetulan? Sedangkan kebetulan adalah tertolak oleh logik syariat Islam, atau ia adalah hasil dari penelitian dan pilihan saya sendiri. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah, bahawa di dalam ubudiyah ataupun dalam perkara syariat tidak ada istilah kebetulan. Kenapa kamu Islam? Dia kata kebetulan mak bapak saya Islam. Kenapa kamu ada dalam masjid ni? Kebetulan dia kata tak ada apa-apa nak buat kat rumah, kawan ajak mari. Ya kan? Tuan-tuan, dalam Islam ni kalau kita nak dapat ganjaran, kalau kita nak dapat pahala daripada Allah, dia mesti ada nawaitu kita. Niat tu kena ada. Kenapa dan sebab apa? Kenapa saya melakukan ibadah? Dan untuk siapa saya melakukan ibadah? Bukan secara kebetulan. Kalau ianya merupakan kebetulan, kita tidak akan serius. Kita tidak akan berusaha dalam perkara tersebut. Sebab itu ada orang dalam hidup dia, tengoklah. Kalau dia lapang, kalau dia rajin sembahyang. Kalau rasa malas, kalau rasa tak ada masa, tak payah sembahyang. Terus siapa? Dia kata, tengoklah. Okey. Sedangkan di dalam Islam ni, dia ada
kenapa. Sebagai contoh ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak menjadikan jin dan manusia. Dan kalau Allah sendiri menjadikan kita, mewujudkan kita di atas muka bumi ini bukan bersahaja, lalu bagaimana kita dengan Allah? Allah sendiri mengatakan bahawa aku tidak menciptakan jin dan manusia. Maknanya kewujudan kita di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah liya'budun. Untuk kita menyembah Allah. Maka kalau kewujudan kita di atas muka bumi ini ikut suka kita, tidak mengikut apa matlamat Allah Ta'ala, maka tidak ada nilai kita di sisi Allah. Sebab itulah ada satu surah atau satu ayat dalam Al-Quran, Allah kata, وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. Allah kata kebanyakan penghuni neraka jahanam itu, Allah kata adalah kebanyakannya kasiran, kebanyakannya minal jinni wal ins. Kenapa Allah tak kata kebanyakan isi neraka itu adalah lembu, kambing, pokok dan sebagainya? Allah menyebutkan adalah jin wal ins. Lalu jin yang mana? Ins yang mana? Yaitulah jin yang menyeleweng, manusia yang menyeleweng. Tuan-tuan ingat tak ketika mana matlamat Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis ni siapa? Iblis ni adalah golongan yang terkeluar daripada jin. Orang kafir ni siapa? Orang kafir adalah orang yang telah terkeluar daripada golongan mukmin. Maka golongan-golongan iblis ini adalah golongan yang menyeleweng daripada jalan Allah. Sebab itu digolongkan jin adalah cara kehidupan dia serupa manusia. Ada jin yang beriman, ada jin yang kafir. Ada manusia yang beriman, ada manusia yang kafir. Maka orang yang berada pada rule, pada landasan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, inilah yang akan berjaya. Inilah yang akan diredai. Inilah yang akan diberi kebahagiaan oleh Allah Ta'ala. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tetapi mana-mana jin yang menyeleweng, mana-mana manusia yang menyeleweng. Apa penyelewengan mereka? Yang mana Allah kata lahum qulubun, aku bagi mereka hati, la yafqahuna biha. Mereka tidak menggunakan hati itu. Walahum adhanun, aku bagi mereka telinga, la yasma'una biha. Mereka tidak menggunakan telinga itu kepada ketakwaan Allah Ta'ala. Walahum a'yunun, kami bagi mereka mata, la yubsiruna biha. Mereka tidak menggunakan mata itu untuk melihat kejadian Allah. Okey. Ataupun ayat-ayat Allah. Ayat Allah ni ada dua. Satu ayat makru'ah, satu ayat manzurah. Ayat makru'ah itulah Quran. Apabila kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak memahami Al-Quran. Satu lagi ayat Allah adalah ayat manzurah.
Sebab itu tuan-tuan muslimin rahimakumullah, saya nak selit sedikit. Sebab sekarang ni kerajaan telah pun ataupun secara tidak resminya melantik ketua-ketua jabatan, ketua-ketua kampung, termasuklah juga ketua-ketua dalam masyarakat. Maknanya saya rasa saya di antara orang yang juga terpilih bertanggungjawab menyampaikan kepada kita semua, bukan untuk diri saya. Tuan-tuan mungkin tuan-tuan ada yang lebih mengetahui daripada saya. Tapi sehari dua ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan kenapa kita kena takut dengan corona. Kenapa kita kena ikut SOP. Ya? Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dengan pengalaman-pengalaman sahabat kita. Corona ni dia ada dua jenis. Satu, berjangkit dengan ada gejala. Dia demam, dia batuk dan sebagainya. Satu lagi tak bergejala. Tuan-tuan, yang kita takut yang tak bergejala ni. Yang kita takut ni, tuan-tuan, kita di Kemunting ni kat mana-mana ada tahu. Sebab itu saya mengajar 2-3 tempat, tengah-tengah mengajar polis mari. Jaga tuan-tuan, dia tengok dua aja. Dia tengok buku, lepas tu dia tengok kita duduk dekat-dekat ke tidak. Jaga. Tuan-tuan jangan salahkan polis. Malah askar juga dalam pengumuman tadi akan diberi kuasa juga. Macam mana polis. Ketua jabatan juga. Kalau cikgu ataupun ketua jabatan, contohnya kaki tangan dia bekerja daripada rumah. Lalu kaki tangan dia tu datang ke pejabat. Dia tak halang. Ada berlaku aduan, ketua jabatan tersebut boleh diambil tindakan tata tertib. Jadi hari ini kita tengok, sama-samalah kita menjaga, dan takutlah kita hari ini. Bukan setakat kita takut dengan virus corona, tindakan juga. Mungkin sampai pada peringkat nanti denda 10,000 ataupun penjara. Kita nak pergi sembahyang, kita nak pergi mengaji, tujuan elok. Tapi oleh kerana sikap kita yang tak elok, kita dapat tindakan dari segi denda. Yang paling malang lagi, sekiranya wal-iyazubillah terkena jangkitan. Tuan-tuan, kalau typing ni, siapa yang pergi masuk typing, typing ni tingkat 5, tingkat 6 blok C. Siapa yang duduk tingkat 5 tu, step 1, 2, 3. Siapa yang duduk tingkat 6, step 4, 5, 6. 4, 5, 6 ni sama ada dia menggunakan pernafasan yang tertekap dengan hidung ataupun masuk kerongkong tersebut. Ada yang sedar, ada yang tidak sedar. Jaga. Itu typing. Adapun kalau selama Parit Bunta, Kuala Kangsar, apalagi belah-belah Batu Gajah, hak tu ringan sikit. Situ sama ada orang yang bergejala atau tak bergejala. Ada Bagan Serai 2 orang jamaah saya. Tuan-tuan bayangkan, masa dia pergi Kedah, operate mata mak dia, masa tu di Kedah tu zon merah. Tidak terkena jangkitan. Dia balik daripada Kedah, kebetulan sepupu dia daripada Ipoh, juga merupakan nurse ataupun jururawat, datang pergi melawat dia. Yang nurse tersebut tak gejala, sihat walafiat. Dia pergi melawat jamaah tersebut di Bagan Serai. Tuan-tuan, 12 orang kena, termasuk mak dia. Bila terkena mak dia kena hantar Kuala. Dia kena hantar ke Parit Bunta.
Sedangkan waktu sehat pun yang jaga mak dia ni dia. Maka buatlah rayuan supaya duduk sama-sama, duduklah kuala. Di samping dia jaga diri dia, dia nak jaga mak dia. Alhamdulillah setelah 10 hari sehat walafiat. Tuan-tuan, sebenarnya ni kita ni kalau kita pergi swab, berkemungkinan ada yang kena ni. Corona ni dia ada pada badan siapa-siapa. Dia boleh berada pada badan siapa-siapa. Ustaz, saya tak rasa apa-apa Ustaz. Siapa yang tak ada rasa apa-apa, berkemungkinan besar bahawa imunisasi dia ataupun antibody dia kuat. Kena pada diri dia. Tuan-tuan, corona tak ada ubat. Sebab itu kalau sekiranya ada siapa-siapa yang keluarga terkena corona, ubat yang paling mujarab 2 je. Ubat yang pertama adalah kerjasama daripada persekitaran, keluarga. Bagi motivasi kat dia. Jangan bagi dia tension, jangan bagi dia rasa susah hati. Yang kedua adalah banyakkan mengkonsumsi vitamin C. Sebab itu kita yang sehat ni, yang tak ada gejala sebelum terkena jangkitan, sebelum terkena COVID ni, banyakkanlah. Kalau yang merokok tu tinggalkanlah rokok. Banyakkan mengkonsumsi yang merupakan vitamin C. InsyaAllah kita kalaupun berjangkit tapi dia boleh dibunuh oleh antibody kita sendiri. Okey. Bayangkan itu yang pertama tadi. Yang kedua, yang paling menyedihkan, ada seorang ustaz. Dia pun tak tahu macam mana dia boleh kena jangkitan. Dia pun tak tahu. Sampai sekarang ni dia pun rasa pelik. Aku dapat di mana virus ni? Tapi dah kena. Dia pada malam Isnin pukul 2 tu tiba-tiba dia menggigil. Nasib baiklah dia duduk Taiping, dekat dengan hospital Taiping. Dia pergi kecemasan oleh kerana dia punya kepanasan dia tu melebih. Terus swab malam tersebut. Hari Selasa petang keluar keputusan positif. Okey. Bila dia positif, 2 hari selepas dia positif, bini dia pula positif. Bini dia hantar hospital. Tuan-tuan, siapa yang positif COVID, ada kencing manis, ada darah tinggi, ada asma, ada jantung, potensi kena duduk hospital. Tetapi kalau dia dijangkiti corona, terutama tak ada gejala, tak ada mana-mana rangkaian penyakit tadi, KMM akan datang ke rumah, dia tengok kalau sekiranya bilik tu ada tandas, contoh rumah tu dalam bilik tu ada tandas, dia takkan dibawa hospital. Dikuarantin kat rumah, maknanya doktor ataupun dia sentiasa berhubung. Inilah yang kena pada kawan saya ni. Tuan-tuan boleh bayang tak? Pertarungan dia, bini hantar hospital, dia duduk di rumah, dalam masa yang sama dia COVID. Menghadapi COVID, dalam masa yang sama dia kena jaga anak dia umur 5 tahun. Saya kata, saya telefon dia, kenapa tak hantar tak bagi anak kepada saudara, kepada mak ke kan? Dia kata, Ustaz, siapa-siapa pun tak boleh datang ke rumah saya. Siapa-siapa pun tak boleh ambil anak saya. Sebab dibimbangi nanti, bapaknya positif, maknya positif, yang anak dia 5 tahun, anak baru seorang, muda lagi. Anak dia 5 tahun, sampailah 3 kali swab dah. Anak dia tu, imunisasi dia kuat, 5 tahun, tak kena jangkitan. Tuan-tuan boleh bayang dengan kita, bini tak ada, nak keluar tak boleh, makanan tak ada. Dalam masa yang sama, anak umur 5 tahun menangis, mak. Macam mana kita menghadapi tersebut? Dan dia dirawat di rumah, bukan dirawat di hospital. Baik itu tuan-tuan muslimin rahimakumullah.
bahawa jaga sebelum kena. Jangan kita mengambil mudah dengan corona tersebut. Nasib baik 10 hari, 15 hari boleh sihat semula. Nasib tak baik, pergi dengan ambulan, balik dengan kereta jenazah. Nah, yang paling menyedihkan adalah kalau kematian dengan sebab corona ni, tuan-tuan jangan ada harap siapa yang akan tengok kita, akan tolong kita, akan angkat kita. Siapa pun tak boleh tengok. Nah, kawan saya COVID macam tu, macam mana nak buat? Nak tolong juga. Sebab saudara mara dia di KL dengan Kelantan, saudara mara dia. Tak ada keluarga Taiping ni. Macam mana nak buat? Hantar depan rumah. Lepas tu telefon dia, nanti dia ambil. Tak boleh jumpa. Inilah sedikit sebagai nasihat untuk saya dan juga untuk kita semua. Dalam kehidupan kita ni, dia kena ada akal pemikiran kita, yang mana dengan hati itu kita gunakan untuk berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Telinga kita gunakan untuk mendengar nasihat dunia dan akhirat. Mata kita melihat ayat Allah, sama ada ayat makru'ah, ayat yang kita baca itu Al-Quran, hadis dan sebagainya, ataupun ayat manzurah, iaitulah apa yang kita lihat dalam persekitaran kita, terutamanya benda-benda yang berlaku di zaman Rasulullah SAW, kita jadikan sebagai sempadan dalam kehidupan kita. Oleh yang demikian, saya mesti memahami cara-cara atau jalan pergerakan dalam haraka Islam, supaya penggabungan saya dengan haraka Islamiyah adalah penyertaan yang dibuat atas dasar kesedaran dan pemikiran yang sehat, bukan penyertaan secara membabi tuli, membuta tuli, ataupun kerana sesuatu keinginan. Nah, dalam gerakan Islam, kalau nak populariti tak payah, kalau nak pangkat tak payah, kalau nak projek tak payah, kalau nak keuntungan tak payah. Tapi kalau penggabungan kita dalam haraka Islamiyah adalah untuk menjalankan syariat Allah. Nah, tuan-tuan, dalam Islam ni, kalau nak cari untung, kecewa. Malah kalau kita tengok baru-baru ni, kan, orang nak tolong orang pun ada halangan dia, kan. Contoh Ebit Liu, kan, dia nak tolong orang, dia nak buat sekolah itu dan sebagainya, pun ada tantangan dia. Ni kita nak keluar duit, nak tolong. Apatah lagi kalau kita nak sesuatu itu adalah sebab kita nak keuntungan untuk peribadi kita. Sebab itu kalau ada orang yang bergabung dalam gerakan-gerakan Islam, kalau tujuan dia nak nama, tak payah. Kalau tujuan dia pangkat dan kedudukan, kalau tujuan dia projek, tak payah. Mereka akan kecewa. Tetapi kalau tujuan dia adalah lillahi ta'ala, adalah untuk menggerakkan dan memartabatkan, mengembangkan agama Allah, insya-Allah, walau sekiranya dia mati sebelum perjuangan itu berjaya, dia tidak akan kecewa. Sebab itu tuan-tuan, perjuangan kita di atas muka bumi ini, Allah tak tanya kamu menang ke, kamu berjaya ke. Allah bukan tanya itu. Yang Allah tanya, apa yang kamu sumbangkan untuk agama aku? Apa peranan kamu untuk menyampaikan agama aku? Itu yang ditanya Allah nanti kepada kita di akhirat. Apabila saya menggabungkan diri dengan haraka Islamiyah, saya mestilah mengetahui bahawa cara bergerak dalam gerakan-gerakan lain dan organisasi yang berbagai bentuk tidaklah mencerminkan garis dasar Islam sebenarnya. Tidak ada satu pun dari organisasi-organisasi tersebut yang berpegang secara sempurna dengan manhaj Rasulullah SAW. Bahkan di dalam organisasi-organisasi itu sendiri terdapat perbezaan yang besar dari segi sudut iltizam, sama ada dalam soal prinsip maupun soal cabang. Pada hakikatnya, orang yang memerhati seluruh alam Islam
akan melihat wujudnya pertubuhan Islam berbagai bentuk dan berbagai aliran. Yang pertama ialah kelompok yang menjurus kepada kerohanian. Kita dapati wujud badan-badan yang kegiatan-kegiatannya menjuruskan kepada soal-soal kerohanian semata-mata, di mana mereka menitik beratkan pendidikan kerohanian sahaja, manakala bidang-bidang lain tidak langsung mendapat perhatian, sedangkan bidang-bidang itu dipandang penting oleh Islam, seperti bidang pemikiran, siasah ataupun politik, jihad, organisasi, perencanaan, perancangan dan seumpamanya. Pendekatan dan pahaman demikian menyebabkan mereka terpisah jauh dari realiti kehidupan, tidak memahami keadaan persekitaran tempat mereka hidup, dan tidak mungkin diadakan sesuatu usaha yang memberi kesan dan berubah sesuatu suasana tersebut. Tuan-tuan, di antara ada organisasi ataupun kelompok-kelompok ni, dia hanya semata-mata menjurus kepada kerohanian. Sembahlah Allah, banyaklah bersolawat kepada Nabi, perbanyakkan i'tikaf, sembahyang di awal waktu, sembahyang berjamaah pergi masjid. Ada jenis organisasi macam mana. Tapi dalam bidang siasah tak ada. Bagaimana nasib umat Islam satu hari nanti, bagaimana ekonomi Islam nanti di suatu hari, hak tu tak ada. Tu terpulanglah kepada tuan-tuan. Perjuangan macam tu tak sampai ke mana. Malah kalau kita bercakap dengan mereka berkenaan dengan nahi mungkar, ada pelbagai gejala begitu begini, dia kata hak tu tak payah nak kisah. Dia kata kalau ada orang yang dating ke apa ke, ada orang minum arak ke, dia kata jangan halang, ajak sahaja ke masjid. Nanti dia kata kalau dia datang ke masjid, insya-Allah dia tak minum arak katanya. Okey. Kalau ada orang semacam itu, kita nak letak di mana ayat surah Ali Imran? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dua sekali. Allah kata, hendaklah ada golongan di antara kamu adalah golongan yang mana golongan ini mengajak untuk berbuat baik, dalam masa yang sama kena cegah yang mungkar. Saya bagi contoh tuan-tuan. Kalau kita nak tanam padi, tapi kalau kita tak bunuh tikus, agak-agak bila kita nak makan padi? Dia kata tikus tu biar pergi kat dia. Padi ni pilih padi yang elok, jangan bagi ada rumput, bagi dia tinggi elok. Dia kata kalau padi ni elok, dia kata automatik, dia kata tikus takkan kacau. Cuba tengok. Agak-agak berjaya tak? Tengok besok padi elok hijau, tengok padinya tak ada, tinggal batang je. Rupa-rupanya dia punya buluk tersebut telah dimakan oleh tikus dan sebagainya. Sebab itu dalam Islam dia kena selari. Suruh ajak orang buat baik pun suruh ajak, dalam bahasa yang sama kalau ada berlaku kemungkaran juga kena cegah. Jadi kita akan jumpa organisasi ataupun kelompok yang mana kelompok ini dia hanya menjurus kepada kerohanian sahaja. Adapun dari segi bidang pemikiran, jihad, politik, perancangan, hak tu tak ada. Yang kedua, adalah kelompok yang menjurus kepada kebudayaan dan ilmu. Kita juga dapati wujudnya badan-badan yang kegiatannya menjurus kepada kebudayaan dan ilmu pengetahuan semata-mata.
yang pada asalnya muncul dari sikap ingin bertindak balas atau keinginan berlumba-lumba dengan pertubuhan-pertubuhan lain seperti pertubuhan Kristian dan Yahudi. Antara lain, pertubuhan yang mengikut aliran-aliran ini adalah Syubbanul Muslimin. Kemunculan cara ini menyebabkan mereka turut bertitik tolak di atas pertubuhan-pertubuhan tersebut kerana tekanan dan terpengaruh dengan tradisi pertubuhan-pertubuhan berkenaan. Bahkan terdapat kelompok-kelompok Islam dalam aliran ini dalam banyak keadaan memberikan kerugian kepada Islam kerana gerak-geriknya adalah selari dengan pertubuhan-pertubuhan yang terang-terang menentang Islam dan penganutnya. Pertubuhan-pertubuhan seperti ini sudah tentu tidak diterima oleh syariat Islam yang bersifat tersendiri dan berbeza dengan pertubuhan-pertubuhan yang lain. Dia bersifat kebudayaan, bersifat ilmu. Nah, kadang-kadang kalau budaya tersebut tak bercanggah dengan Islam, tak apa lagi. Kan? Ini adalah kadang-kadang kebudayaan tersebut, contoh tari menari, kan? Apa nama ni, ilmu itu, ilmu ini, nah, tetapi jauh daripada sifat kerohanian. Yang ketiga, kelompok yang menjurus kepada kebajikan semata-mata. Tolong orang je. Kita juga dapati wujud kelompok yang bergiat dalam bidang kebajikan kerana terasa tekanan perlunya memberi bantuan kepada golongan yang menderita dan memberikan bantuan perubatan kepada para pesakit dan golongan yang melarat sebagaimana yang dilakukan oleh jamaah Makarimul Akhlak yang bergiat memperbaiki akhlak, Persatuan Pertolongan Cemas, mendirikan rumah anak-anak yatim dan seumpamanya. Jamaah-jamaah ini sekalipun telah melakukan kerja-kerja yang dituntut oleh Islam dan patut disanjung, namun jamaah ini terus kekal dalam lingkungan kerja-kerja asal pertubuhan sahaja, tidak lebih daripada itu. Oleh itu, ia tidak mungkin dianggap sebagai sebuah harakah yang berusaha membawa perubahan yang bermatlamatkan menegakkan masyarakat Islam dalam mengembalikan cara hidup Islam. Tuan-tuan akan jumpa juga organisasi ini. Dia kira kutip bantuan, hantar. Kutip bantuan, hantar. Kutip bantuan, hantar. Kadang-kadang kalau persatuan-persatuan jumpa kita, kalau dia minta izin, contohnya dia nak berkongsi dalam masjid ke dan sebagainya, dia akan buat slide. Dia akan tunjuk minta simpati yang kena bom, yang kena sembelih, yang kena halau, yang kena bakar rumah. Kita pun sumbang, beli ubat, beli itu, beli ini dan sebagainya. Lepas tu pergi hantar. Kan? Lepas tu nanti ada lagi berlaku pula serangan di negara lain. Kumpul lagi ni. Ada pertubuhan tu ada. Saya tak maulah sebut mana, tuan-tuan pun tahu kan. Ada jenis pertubuhan tersebut. Tuan-tuan, macam yang saya kata tadi lah. Sejauh mana kita membiarkan tikus berkeliaran, dalam masa yang sama kita berusaha nak tanam padi. Sampai bila? Apa jadi pada padi kalau tikus tak dihalang? Faham tak? Maksud saya, kalau kita tak bina kekuatan ekonomi, kalau kita tak bina kekuatan ketenteraan, kan? Ini mujuk juga. Sampai bila kita nak membantu orang yang tertindas, sedangkan tidak ada mana-mana golongan supaya menghalang penindas-penindas. Sebab itu dalam Islam kata Nabi SAW, unsur zaliman au mazluman. Nabi kata unsur zaliman au mazluman. Nabi kata tolong oleh kamu akan orang yang menzalimi dan orang yang dizalimi. Nabi suruh tolong orang yang menzalimi, dalam masa yang sama Nabi suruh tolong orang yang dizalimi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, tolong orang yang dizalimi kami faham dah.
Tapi kenapa pula kami kena tolong? Macam mana kami nak tolong orang yang menzalimi? Kata Nabi, kamu tolong orang yang menzalimi itu supaya mereka tidak melakukan kezaliman. Ini yang berlaku. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah. Okey, persatuan mana kita nak cari? Tengok pula persatuan yang lain. Okey. Yang keempat, mana tadi? Oleh itu ia tidak mungkin dianggap sebagai sebuah gerakan yang berusaha membawa perubahan yang bermatlamatkan menegakkan masyarakat Islam dalam mengembalikan cara hidup Islam. Kalau setakat nak bagi kerohanian sahaja, kalau setakat nak buat persatuan untuk kebudayaan sahaja, kalau setakat nak tolong semata-mata, sampai bila? Bilakah akan tertegaknya sebuah masyarakat Islam? Bilakah akan tertegaknya sebuah negara yang berasaskan kepada ajaran-ajaran Islam? Nah, tuan-tuan, apa yang kita harapkan dengan kita tolong pelarian-pelarian ni? Apa nampak? Kita tolong pelarian ni berapa tahun dah? Apa jadi? Kan? Setakat kita kumpul duit buat sekolah, setakat kita buat itu buat ini, kan? Dia orang tak ada negara juga, malah menjadikan negara orang lain sebagai kesenangan mereka. Orang negara tersebut, asal negara tersebut duduk rumah setinggan, yang depa rumah banglo. Inilah yang perlu kita perhatikan. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bincangkan kelompok yang keempat, ialah persatuan ataupun parti-parti yang menumpukan kepada kegiatan politik semata-mata, dan akan kita sambung kepada bab yang kelima. Jadi tuan-tuan masuk kumpulan yang mana? Jangan asal masuk sahaja. Fikir-fikirkan, pelajari dulu kumpulan ni sampai ke mana, kumpulan ni sampai ke mana, kumpulan mana yang kita nak masuk. Jangan asal masuk sahaja. Kena ada nawaitu, kena ada matlamat supaya kita tidak kecewa dan supaya kita mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih kepada tuan-tuan yang berlaluan kepada saya untuk berkuliah maghrib, walaupun sepatutnya kuliah saya adalah kuliah subuh. Mudah-mudahan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna na'udzubika ya Allah minal baras wal junun wal juzam wa min sa'il asqam, wa na'udzubika ya Allah min coronavirus. Ya Qahhar ya Jabbar biqudratika wa iradatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.